Ingin saya, ingin saya nyatakan bahawa ilmu fardu ain ini ada tiga yang disebut oleh para ulama. Dan ketiga-tiga ilmu fardu ain ini diistimbatkan daripada hadis Nabi SAW. Yang mana hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan iman, Islam dan juga ihsan. Ada tiga. Iman, Islam, ihsan. Daripada hadis Nabi SAW inilah yang membicarakan soal iman, Islam dan ihsan ini, diistimbatkan tiga ilmu yang menunjukkan ketiga-tiga ilmu ini merupakan ilmu fardu ain. Apakah ilmu tersebut? Yang pertama, bila disebut tentang ihsan, bila disebut tentang iman, ia merujuk kepada ilmu akidah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu akidah merupakan ilmu pokok dan ilmu asas. Iaitu untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu fiqh. Setelah kita kenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu bagaimana cara untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka cara pelaksanaan ibadah itulah yang kita berpaksikan kepada ilmu fiqh. Sebab ilmu fiqh mengatur bagaimana cara setelah kita beriman kepada Allah untuk kita menunaikan kewajipan-kewajipan kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang kedua. Itu yang disebut sebagai iman, ilmu akidah, Islam, ilmu fiqh. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itu adalah ilmu tasawuf. Tasawuf itu merujuk kepada ilmu yang membincangkan soal-soal kerohanian, soal-soal hati, soal-soal khusyuk, macam mana kita nak mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada rentetan. Bermula dengan iman, setelah kita beriman pada Allah, kita belajar ilmu akidah, dia pergi kepada fiqh, iaitu cara, bagaimana cara untuk kita melaksanakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dia pergi ketiga, ihsan, iaitu tasawuf, ilmu kerohanian, untuk membentuk ibadah yang kita buat itu bertepatan, bukan sekadar bertepatan hukum syarak, tetapi ada keikhlasan, ada khusyuknya, supaya ia bukan sekadar satu amalan yang bersifat fizikal semata-mata, tapi amalan yang ada unsur kerohanian, yang kita boleh sebut sebagai amalan yang ada ruh. Ada ruh. Itu satu perkara yang kita boleh ambil perhatian. Baik, tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi itu secara ringkasnya ketiga-tiga ilmu itu, ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf itu, dia adalah ilmu fardu ain yang mana yang wajib bagi setiap individu muslim untuk mempelajarinya. Dan ketiga-tiga ilmu ini berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi maknanya sumber ketiga-tiga ilmu ni sama ada ilmu akidah, sumber dia tetap Quran dan Sunnah. Ilmu fiqh, sumber dia Quran dan Sunnah. Ilmu tasawuf, sumbernya adalah Quran dan Sunnah. Baik, sebentar ya tuan-tuan. Assalamualaikum. Kenapa tak ada suara? Ada. Ustaz ada. Cuma Ustaz minta tunggu sebentar saja. Ustaz ada di talian. Tunggu sekejap.
Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tadi itu iklan. Kita berhenti sebentar, ada hal sikit tadi. Ada hal emergency sekejap. Jadi kita sambung kembali perbincangan kita tentang yang saya sebut tadi ialah tentang bagaimana ilmu yang menjadi fardu ain, iaitu ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ilmu ni mesti berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pasti. Sebab hari ini ada juga kalau kita belajar ilmu, contohnya hatta pelbagai ilmu, kita belajar tentang ilmu, tetapi kadang-kadang sesuatu ilmu itu walaupun nama dia ilmu tasawuf contohnya, tapi dia tak berpaksikan kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia berpaksikan kepada pemikiran semata-mata ataupun logik semata-mata ataupun batiniyah dan seumpamanya, maka ianya tidak diterima. Ianya tidak diterima. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka dengan sebab itu asas kepada ketiga-tiga ilmu ni Quran dan Sunnah. Baik, sekarang ni kita tak nak bincang ilmu yang lain. Kita nak bincang ilmu fiqh. Ilmu fiqh, iaitu salah satu daripada ilmu fardu ain. Baik, hari ini kita nak bincang just pengertian fiqh itu, supaya kita boleh faham fiqh tu apa sebenarnya. Dan apa dia fiqh? Yang pertama sekali, untuk kita mengenai ilmu fiqh ini, kita lihat takrif dulu dari sudut bahasa ni. Sebab mana-mana ilmu ni, sebelum kita pergi kepada perbincangan istilah, perbincangan mustalah dia, kita kena pergi tengok kepada maksud dan sudut lughatan. Sebab itu mana-mana kitab, dia akan sebut lughatan wa istilahan. Dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Baik. Lughatan, ilmu fiqh, lughatan, dari sudut bahasa ialah al-fiqhu maknahu al-fahmu. Fiqh makna dia faham. Fiqh tu sendiri makna faham. Okey. Apa dalilnya yang kata fiqh tu makna faham? Dalilnya ialah antaranya ayat Quran, antaranya hadis Nabi SAW. Allah sebut dalam Quran, liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu, untuk mereka itu faqih dalam agama. Faqih tu makna apa? Faham. Dan Nabi sebut, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya, yufaqih, dipahamkannya perkara agama. Nampak tak perkataan fiqh kat situ? Dan Sayyidina Umar kata apa? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu, fiqh dulu, faham dulu. Qabla an tusawwadu, sebelum kamu dilantik jadi pemimpin. Ini sesuai dengan suasana kita nak pilih raya ni kan. Kita nak pilih orang ni, biar orang itu faham agama. Dia reti. Jadi tafaqahu, seseorang tu pula yang nak jadi calon contohnya, dia kena faqih dulu. Dia kena faham dulu. Kata Sayyidina Umar, tafaqahu qabla an tusawwadu. Faqih dulu, faham dulu, sebelum kamu dilantik tusawwadu, kamu dilantik jadi pemimpin. Itu perkataan fiqh. Begitu juga doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa doa Nabi? Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu, ya Allah, berikanlah kepahaman agama kepadanya. Faqihhu. Faqih tu fiqh lah. Fid din. Ya Allah, bagilah kepahaman agama kepadanya. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merupakan sahabat Nabi yang sangat hebat ilmu dia. Faqih, dan dia juga alim dalam bidang, pelbagai bidang, termasuk ilmu tafsir, yang ia merupakan satu doa daripada Nabi SAW. Baik. Jadi kita juga boleh menggunakan doa yang sama untuk kita mendoakan kepada anak-anak kita, bahkan pada diri kita sendiri. Kalau diri kita tukarlah, dia punya ganti nama tu, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kalau ramai, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jadi kita boleh ambil sempena doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas
untuk memberi kepahaman. Faqih itu, kita ambil doa tersebut dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Moga-moga kita juga akan menjadi orang yang faham. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi, al-fiqhu bermakna al-fahm. Itu asas nombor 1. Fiqh makna dia faham. Itu dalam konteks bahasa. Baik. Sekarang kita nak lihat fiqh dari sudut istilah syarak. Dari sudut hukum syarak ni fiqh makna apa? Fiqh ni makna dia ialah ma'rifatu al-ahkam al-syara'iyah. Iaitu mengetahui hukum hakam syarak. Fiqh ni maknanya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum syarak al-muta'alliqati bi aqwal wa a'mal al-mukallafin, yang ada sangkut paut berkaitan dengan perkataan dan perbuatan golongan mukallaf. Hukum syarak yang terletak atas bahu mukallaf. Siapa itu mukallaf? Bukan mu'allam. Dia ada beza makna mukallaf dan mu'allaf. Kita jangan confuse. Kalau mu'allaf ni orang yang dijinakkan hati dia dengan Islam. Sebab tu orang baru masuk Islam kita sebut mu'allaf kan. Sebab dia baru berjinak dengan Islam. Tapi kalau mukallaf, daripada perkataan kallafa yukallifu taklif, fahuwa mukallif wa dhaka mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang dipertanggungjawabkan atas bahu dia dosa dan pahala. Orang mukallaf ni. Maknanya dosa pahala duduk kat dia. Kalau bukan mukallaf, budak-budak kecil, dia tak dosa. Kan? Kalau dia tak solat pun, dia kecil, umur 5 tahun, tak solat pun tak dosa. Mukallaf tak. Mukallaf ni, dosa pahala duduk kat dia. Maknanya dia sudah diberi satu tanggungjawab. Itu mukallaf. Sebab itu orang mukallaf ini, dia ada syarat dia. Iaitu orang Islam yang aqil, yang berakal. Kalau gila, dia tak masuk dalam mukallaf. Sebab gila mana solat? Dia berdosa tak? Dia tak solat. Yang orang gila. Dia tak dosa apa? Sebab dia tidak ada akal. Dia tidak boleh berfikir. Allah bagi keistimewaan kita akal ni. Allah bagilah tanggungjawab. Haiwan. Allah tak bagi akal kepada haiwan. Jadi tak ada lah tanggungjawab. Haiwan tak ada. Nak kena solat, puasa tak ada. Jadi orang gila ni. Oleh kerana walaupun dia manusia, dia bukan haiwan. Tapi akalnya tak ada. Akalnya hilang. Maka pada ketika itu, dia tidak ada tanggungjawab. Dia bukan mukallaf. Dia buat apa pun, bukan mana tak salah lah. Kalau dia pukul orang, salah. Tapi dia tak berdosa sebab dia tak tahu. Lepas tu kalau masuk mahkamah, orang gila ni lah, kali dilepaskan, dia tak kena penjara, masuk hospital bahagia. Nak kena treat dia, nak kena ubat dia. Sebab apa? Sebab dia buat sesuatu tu di luar kesedaran. Dia tidak boleh berfikir. Orang yang mental problem. Baik, tuan-tuan. Itu mukallaf. Yang kedua syarat mukallaf, orang Islam yang akil, yang berakal dan baligh. Baligh ni makna apa? Baligh ni maknanya sudah sampai umur, cukup umur had yang diberikan oleh syarak sebagai dia penerima tanggungjawab. Baligh. Kalau belum baligh, itu dimaafkan macam saya sebut tadi. Katakan anak padri umur 3 tahun meninggal. Macam mana? Adakah dia ni berdosa masuk neraka? Dah. Oh, ini anak padri. Walau anak padri sekalipun, dia kecil lagi, dia tak mukallaf, dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Tak apa. Dia tak nak dosa. Sebab dia bukan mukallaf, dia belum baligh. Tetapi bila once seorang itu dah baligh, dia sudah mukallaf. Jadi hukum syarak terikat dengan dia. Ada dosa pahala dekat dia. Kan? Jadi bagaimana nak tentukan baligh? Baligh ditentukan dengan 3 perkara, tuan-tuan. 3 perkara. Yang pertama, yang pertama mimpi. Mimpi yang mengeluarkan mani. Bukan mimpi saja. Mimpi yang bangun-bangun pagi, orang kata mimpi basah. Dan benda ni boleh berlaku sama ada pada kanak-kanak lelaki maupun kanak-kanak perempuan. Dia mimpi pada malam itu, tak dia berpeluh apa semua, lelaki perempuan jaga-jaga basah. Basah tu keluar mani. Maka itu tanda baligh. Satu. Yang kedua darah. Darah ni untuk perempuan saja. Perempuan saja. Maknanya keluar darah. Sekurang-kurang ataupun minimum umur 9 tahun. 9 tahun dah boleh keluar darah. Ke 10 tahun, 11 tahun biasanya di Malaysia ni dalam 10, 11 tahun, 12 tahun. Keluar darah itu bagi perempuan, itu menunjukkan dia tanda baligh. Baik.
tuan-tuan, kalaulah kedua-dua tanda ni tak ada, mimpi pun tak ada, darah pun tak ada, macam mana? Adakah dia tak balik? Kita tanya, umur berapa ni? Saya ada umur 25. Ada pernah mimpi? Tak pernah. Ada keluar darah? Tak ada juga. Jadi adakah dia belum balik? Tidak. Hukum syarak menentukan bahawa kalau sekiranya dia dia tak ada kedua-dua tersebut, mimpi pun tak ada, darah pun tak ada, dia dianggap baligh apabila dia sudah sampai umur 15 tahun mengikut bulan hijrah. Bulan hijrah ni maknanya lebih cepat daripada bulan Masihi. Jadi lebih kurang 14 tahun setengah tu, kalau ikut bulan Masihi, sudah dikira baligh. Jadi sudah ada di atas bahu dia dosa dan pahala. Baik. Jadi fiqh ada istilah ni ialah, saya ulang sekali lagi, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-muta'alliqah bi aqwal wa af'al al-mukallafin. Iaitu mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan golongan mukallaf. Kita nak tahu kita nak buat apa. Hukum fiqh mengajar pada kita. Kita nak buat apa. Jadi itu berkaitan dengan perbuatan kita. Al-mustanbatah min Quran wal sunnah wal qiyas wal ijma'. Yang mana hukum hakam tersebut diistimbatkan daripada Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas. Jadi baik itu. Dan ada setengah ta'rif dia cukup dekat situ je, ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Dia kata bahawa mengetahui hukum hakam syarak. Fiqh ni makna kita nak tahu hukum. Begitu. Hukum dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak buat. Baik. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi fiqh ini satu ilmu yang sangat luas. Kerana apa? Kerana setelah kita ada akidah, kita beriman pada Allah, macam mana kita nak menjalani kehidupan kita sebagai orang Islam? Maka cara kita menjalani kehidupan sebagai orang Islam itulah dibincang dalam fiqh. Fiqh membentuk kita. Sebab itu kalau kita buka satu kitab, tajuk kitab tu Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i. Fiqh Mazhab Syafi'i. Dia bagi tahu dua perkara. Yang pertama, irtibatul fiqh bil aqidah. Yang pertama, hubungan fiqh dengan akidah ni hubungan yang kuat. Yang kuat. Sebab kita nak belajar fiqh, kita nak buat ibadat, sudah tentu kita ada akidah. Kalau tak ada akidah, kita nak buat macam mana? Kita takkan buat. Sebab itu hubungan kuat. Orang yang belajar fiqh, dia mesti ada akidah. Sebagai contoh, ketika mana Allah Ta'ala mewajibkan sesuatu, Allah menyuruh orang beriman, akidah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, difardukan puasa kepada kamu. Jadi Allah nak sebut kefarduan puasa. Sebelum sebut kefarduan puasa, Allah panggil orang beriman. Sebab apa? Sebab orang yang boleh melaksanakan hukum hakam fiqh seumpama puasa itu, ia berkita tolak daripada keimanan kepada Allah Ta'ala. Kalau tak beriman, macam mana dia nak melaksanakan hukum? Macam mana nak buat? Sebagai contoh. Baik. Seterusnya, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, irtibatul al-aqidah bil-fiqh. Makna hubungkan yang sangat rapat antara aqidah dan fiqh. Begitu juga Allah sebut. Allah melarang sesuatu kan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang beriman, arak, judi, berhala, betul nasib, ini semua daripada syaitan. Jadi Allah larang untuk kita tak terlibat dengan benda-benda haram itu. Allah seru orang yang beriman kepada Allah. Jadi itu satu ikatan yang kukuh. Dan tuan-tuan, fiqh ini dia menangani seluruh kehidupan kita. Sebab itu dipanggil syumul al-fiqh al-Islam. Fiqh Islam ni dia sangat lengkap. Kerana dia mengatur kehidupan kita. Mengatur kehidupan kita, macam mana kita nak hidup berteraskan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan hidup sebagai seorang Islam. Sebab itu dalam fiqh ni, saya sebut tadi,
dalam muqaddimah kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Imam Syafi'i, dia sebut betapa lengkapnya ilmu fiqh. Fiqh ini ilmu dia merangkumi semua keperluan manusia, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besarnya. Sehingga kan sahabat Nabi menyatakan bahawa kami diajar oleh Rasulullah SAW semua perkara. Sampaikan cara masuk tandas pun Nabi ajar. Cara istinja daripada najis pun Nabi ajar. Maknanya fiqh ini, dia mengajar pada kita semua benda. Baik. Sebab itu, antara cabang-cabang ilmu fiqh yang disebut dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, dia kata ada 7 cabang untuk kita lebih faham. Nak menunjukkan betapa fiqh ni syumul, fiqh ni lengkap, merangkumi semua keperluan manusia yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, hari ini aku lengkapkan bagi kamu agama kamu, aku sempurnakan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Jadi dalam ayat ini Allah sebut dah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku lengkapkan bagi kamu agama kamu. Makna Islam tu dah lengkap. Komplit. Cantik. Cantik, lengkap tu yang menangani ataupun membicarakan semua perkara. Baik. Apakah cabang-cabang ilmu fiqh untuk kita ketahui? Saya sebut dari 7 kan. Yang pertama disebut sebagai al-ibadat. Fiqh, kita nak faham soal ibadat. Ibadat apa ni? Ibadat khusus lah. Nak solat. Sebagai hamba Allah, macam mana kita nak solat? So dalam fiqh akan mengajar kita cara solat yang betul. Sebagaimana yang Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi sebagai orang Islam, setelah kita beriman pada Allah, kita nak kena tunaikan solat. Maka ilmu apa yang kita nak belajar soal solat ini? Ilmu fiqh. Sebab itu kita akan belajar rukun solat ada berapa, syarat wajib solat, syarat sah solat dan seumpamanya. Jadi maknanya, ia perkara yang berkaitan dengan al-ibadat. Solat ke, puasa ke, zakat ke, haji ke. Dan apa juga yang berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat yang khusus. Itu kita belajar fiqh. Lepas tu saya kata luas tadi. Seluruh ibadat itu dalam fiqh. Satu. Yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, muamalat. Muamalat ni apa? Muamalat ni, kau tadi ibadat tadi hubungan kita khusus dengan Allah Ta'ala. Muamalat ni hubungan sama manusia. Pun diajarlah fiqh. Macam mana hubungan sama manusia ni? Jual beli. Hari-hari kita pergi kedai, ada peraturan-peraturan jual beli. Peniaga macam mana peraturan dia, hukum halal haram dia macam mana, pembeli macam mana. Kalau berhutang pula macam mana, kalau ijarah pula macam mana, sewa beli macam mana, sewa pula macam mana, cagar, rahnu macam mana. Ya? Jadi semua perkara yang berkaitan dengan yang disebut dalam kitab fiqh sebagai babul buyu'. Bab yang berceritakan tentang soal jual beli. Yang Allah sebut, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Hal ni kita kena belajar. Kita kena tahu. Sebab kalau kita tak belajar, banyak kesalahan yang berlaku dalam sudut muamalat. Berapa ramai orang terlibat dengan riba sebab dia tak tahu. Contoh, orang perempuan yang biasanya dia jual emas, barang kemas secara ansur. Yang dia kata buat bayar 3 kali lah. Barang kemas ni lah ni mahal kan. Kamu nak bayar sekali pun susah. Tak apa, harga dia 12,000. So kau bayar 3 bulan, 3 kali. 4,000, 4,000, 4,000. Aku bagi special benda dia dah. Hukumnya haram, riba. Sebab apa riba? Ya, tak boleh. Sebab jual beli emas tidak boleh bertangguh. Macam mana kita tahu? Dalam ilmu fiqh kita belajar. Dalam bab muamalat. Baik, hari ni ada orang. Dia nak buat bisnes. Duit tak cukup. Nak pinjam bank pun tak layak. Dia pun tengok barang kemas. Barang kemas nak pergi gadai. Dia pergi pawn shop, pajak gadai. Hukumnya haram. Sebab pajak gadai konvensional menggunakan sistem riba. Tak boleh. Dia kena pergi ar-rahnu, pajak gadai Islam. Walaupun pajak gadai konvensional dapat banyak sikit persen dia. Kalau harga bar kemas tu 30,000 dapat 25,000. Kalau pergi dekat yang ar-rahnu 20,000 je. Walaupun dia dapat lebih banyak, tetapi konsep asas kepada pajak gadai
yang konvensional itu asasnya adalah riba dan gharar. Maka ia adalah haram. Macam juga kita berurusan dengan bank. Hari ini boleh katakan semua orang berurusan dengan bank. Mana ada orang tak guna bank zaman sekarang? Orang tak simpan duit dalam lemari hari ni kan? Tak simpan duit orang bandar. Simpan di bank contohnya. Maka kita berkewajipan untuk buka akaun simpanan, saving account dalam bentuk wadi'ah, iaitu sistem Islami. Kita tak boleh menggunakan pakai sistem yang bukan Islami, konvensional. Hukumnya haram dan riba. Bercanggah dengan apa yang dah termaktub dibincangkan dalam bab fiqh, dalam bab apa? Bab muamalat. Itu contohnya tuan-tuan. Jadi selain daripada ibadat fiqh bincang, fiqh juga bincang bab muamalat. Yang ketiga, fiqh juga bincang bab munakahat. Munakahat ni apa? Nikah kahwin. Ni tanggungjawab ni, nak kena tahu ni. Sebagai seorang suami, bagaimana tanggungjawabnya? Sebagai seorang isteri, bagaimana tanggungjawabnya? Kalau berlaku perceraian, bagaimana keadaan dia? Nafkah, bagaimana seorang isteri, apa tanggungjawab utama pada suami, dan pelbagai lagi soal yang berkaitan dengan rumah tangga yang hari ini banyak berlaku kecelaruan. Sebab apa? Sebab orang tak faham fiqh. Tak faham fiqh. Sehingga akan berlaku ada kes-kes yang dilaporkan pada saya, seorang suami balik rumah ni disambut oleh isterinya dengan air sejuk. Air sejuk dia pun, aku cerai kamu talak 3. Tu dia isteri ni terkejut. Takkan bagi air sejuk dah cerai talak 3. Menangis-nangis yang kata isteri. Suami dia buat serius. Sebentar kemudian, dah isteri dia menangis. Suami kata, dah, aku bergurau aja, abang bergurau aja. April pun. Hari ni 1 April. Tuan-tuan, ada orang buat macam tu. Sedangkan benda talak tak boleh buat bergurau. Hukumnya apa? Jatuh talak tersebut. Bila isteri dia beritahu apa? Yalah abang bergurau, abang tak ada niat. Tapi sebenarnya ustaz kata jatuh dalam hukum fiqh. Terkejut suami dah. Menangis pula suami dia. Tadi bini menangis, sekarang suami menangis. Tentu sebab tak faham fiqh menyebabkan berlaku seumpama itu. Berapa ramai orang yang hari ini bersekedudukan dalam rumah tangga. Dia dah cerai bini dia banyak kali dah dengan lafaz ta'liq. Kalau kamu keluar sini, jatuh talak. Lepas tu dia kata, okeylah, tak apalah, keluarlah. Tak jadi, tarik balik. Sedangkan lafaz ta'liq tidak boleh ditarik balik. Dan ada orang 10 kali ta'liq pada isteri dia, ada 10 kali jatuh talak. Tetapi dia tanpa mengetahui, dia masih lagi duduk bersama. Di sini namanya bersekedudukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi maknanya apa? Maknanya di situ oleh kerana dia tak faham fiqh yang berkaitan dengan munakahat, yang berkaitan dengan hal ehwal kekeluargaan. Sebab itu kena faham. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ilmu yang berkaitan dengan fiqh ni, al-uqubat ataupun al-jinayat, hukum hakam yang berkaitan dengan undang-undang jenayah Islam. Sebab apa? Sebab Islam nak mengatur hubungan manusia supaya hidup dalam keadaan aman. Tidak ada kita kata hidup dalam keadaan yang tak aman, tak mau begitu. Maka ada undang-undang khusus yang nama dia undang-undang jenayah Islam yang dibincangkan juga dalam bab fiqh. Bagaimana ada 3 hukum, hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir. Kalau orang tak faham tuan-tuan, berapa ramai orang bila datang isu hudud sebagai contohnya, ada yang mempelekehkan hukum hudud. Dia tak tahu ke itu hukum Allah. Saya pernah jumpa ada orang bila membincangkan soal potong tangan bagi pencuri. Dia kata takkan sekarang ni kita nak guna lagi hukum primitif macam tu. Itu hukum yang tidak berperi kemanusiaan. Tuan-tuan, kalau dia cakap itu dengan sengaja, dia sudah gugur akidah dia, murtad. Sebab apa? Sebab itu hukum Islam yang disebut dalam Quran. Dan hukum Islam ini dia salih likulli zaman wal makan. Dia sesuai sepanjang zaman dan sepanjang tempat. Jadi maknanya kita jangan sewenang-wenang dan menolak. Kita kena terima. Dan perkara ini dibincangkan mereka. Sebab apa ada orang sewenang-wenangnya tolak? Sebab dia sendiri tak faham. Dia tak faham. Akhirnya dia menolak. Begitu saja. Jadi dalam bab fiqh ni juga bincang tentang al-uqubat, undang-undang jenayah Islam. Untuk tujuan apa? Untuk memelihara keamanan di dalam kehidupan masyarakat. Sebab itu undang-undang ni ada 3. Pertama qisas. Qisas ni berkaitan dengan pembunuhan dan darah. Maknanya balas sayang setimpal, bunuh dibalas bunuh. Begitu.
ikut perundangan lah. Yang kedua, hudud. Hudud ni maknanya kesalahan-kesalahan tertentu yang sudah ada ketetapannya dalam hukum syarak, dari sudut hukuman dia. Dan yang ketiganya ta'zir. Ta'zir ni maknanya Islam memberi kepada budi bicara manusia itu sendiri hakim untuk berijtihad tentang apakah hukuman yang sesuai dilaksanakan. Jadi maknanya itu juga ada dalam fiqh. Baik, itu dah keluar dah. Keempat dah Kelima, as-siyasah syar'iyah. Fiqh juga membicarakan tentang politik. Jangan duk kata politik tak ada dalam Islam. Ada. Politik adalah Islam. Politik mengikut hukum syarak, iaitu kewajipan pemimpin untuk melaksanakan keadilan dan menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Dan pada ketika itu juga kewajipan rakyat untuk taat kepada pemimpin selagi mana ia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Jadi maknanya Islam mengatur hidup dalam sebuah negara dari sudut pemimpin dan yang dipimpin. Jadi di situ kita tahu, dari sudut election kita tahu ada hukum fiqh kat situ. Siapa yang kita nak lantik menjadi pemimpin? Al-Qawiyul Amin, yang ada kekuatan, yang ada amanah, jujur, bukan yang terlibat dengan rasuah, bukan yang terlibat dengan kemungkaran, bukan terlibat dengan maksiat, bukan terlibat dengan pecah amanah, pengkhianatan dan sebagainya. Kalau kita ambil juga golongan seumpama itu, maknanya kita melanggar perintah Allah. Orang tak belajar, orang tak mengaji lah tu. Kalau belajar fiqh, dia tak akan macam tu sebab dia tahu hukum hakam syarak yang berkaitan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang keenam, ilmu siyar. Ilmu siyar dalam fiqh ni cerita tentang apa? Tentang hubungan antara bangsa. Subhanallah. Tu saya sebut tadi, fiqh ni daripada kecil dia naik sampai besar. Sampai bukan setakat hubungan dalam negara, bukan sekadar kita kata pembentukan negara, tetapi sampai kepada hubungan antara bangsa. Negara Islam dengan negara kufur macam mana? Negara Islam yang ada dengan negara yang ada perjanjian dengan umat Islam macam mana? Maknanya dalam Islam ni dia ada satu sistem yang lebih elok daripada PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sebab PBB ni kadang-kadang bias. Bias maknanya adalah negara kuasa, veto tak veto macam-macam. Jadi macam-macam. Dalam Islam ni dia mengatur secara baik bagaimana hubungan negara dan negara itu. Maknanya daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besarnya. Dan yang ketujuhnya disebut dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Al-Imam Syafi'i, fiqh juga mengajar kepada kita tentang al-adab. Adab. Kalau tadi kita tengok benda besar-besar, benda kecil-kecil pun Islam ajar. Adab apa? Adab nak makan. Adab nak makan pun dibincang dalam fiqh. Nak makan tu kena buat apa? Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nak makan tu baca bismillah dulu. Kalau kita tengah makan baru teringat Allah, aku tak baca bismillah, kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah pada awalnya dan pada akhirnya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu. Dan wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jangan dengan kiri. Kiri ni untuk istinja' tak apa. Makan dengan tangan kanan. Ini ada sudut fiqh yang mengajar kita. Wa kul mimma yalik, makan yang di depan kita dulu. Di depan macam mana? Kalau kita ada hidang, jangan tangan kita nak ambil yang jauh. Jangan. Ini fiqh melarangnya. Atau hukum syarak melarangnya. Tak ada. Kita ambil yang depan kita dulu sikit. Maknanya tuan-tuan, macam saya sebut tadi, ada seorang sahabat Nabi SAW menyatakan bahawa allamana Rasulullah SAW. Rasulullah mengajar kepada kami kulla syai. Setiap sesuatu, semua Nabi ajar. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Sampai cara nak masuk tandas pun Nabi ajar. Cara istinja pun Nabi ajar. Cara makan pun Nabi ajar. Sampai ke tahap perundangan, perkahwinan, ibadat, undang-undang, negara, politik. Sampai kepada hubungan negara di peringkat antarabangsa. Maknanya apa? Maknanya di situ kita lihat lengkapnya, syumuhnya fiqh Islam. Fiqh Islam yang mengatur kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengambil ajaran-ajaran lain ataupun panduan-panduan lain, pedoman-pedoman lain selain daripada Islam. Kerana di dalam Islam itu sudah merangkumi keperluan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan di sinilah ilmu fiqh. Jadi di situ kalau tuan-tuan setakat ni nampak tak betapa besarnya ilmu fiqh, betapa luasnya.
yang mana ia menyusun kehidupan kita supaya menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang melalui perjalanan dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang betul, dengan cara yang bertepatan dengan hukum syarak, dengan cara yang diridai oleh Allah. Kita tahu mana halal, mana haram. Fiqh ajar kita. Halal haram ni bukan dalam makanan saja. Sebab kadang-kadang kita ni buat makan je halal haram. Ada fiqh mengajar kita bukan macam tu. Allah sebut kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan sesuatu yang ada di atas muka bumi ini halal lagi baik. Ada setengah orang ni bagi dia yang haram dan babi je. Kan? Jadi dah nak lihat bukan sekadar makanan itu, bagaimana sumber yang dia peroleh. Sumber mana? Min aina iktasabah. Daripada mana dia ambil sumber dia. Kan? Bukan sekadar halal haram, bukan sekadar pada makanan, pada pakaian. Tutup aurat atau tak tutup aurat. Kena lihat juga. Hukum menyatakan kalaulah tutup aurat itu yang halal. Kalau tak tutup aurat itu yang haram. Dalam bab pekerjaan contohnya. Islam mengajar pada kita nak mencari kerja itu adalah kita bekerja dengan cara yang mencari rezeki yang halal, maka tidak boleh melupai Allah Ta'ala. Jangan sibuk bekerja sampai solat pun tidak, tak boleh. Niat kita kena soleh, niat yang baik. Kemudian kita jangan melakukan perkara-perkara yang haram. Contohnya penyelewengan, rasuah, tidak ada integriti. Kadang-kadang berlaku di mana-mana pejabat, terutama orang bahagian perolehan. Dia ada, kita kata, dia terlibat dengan vendor-vendor dalam membeli barang. Ini kena ambil perhatian. Berapa ramai orang yang ambil komisen. Ada kata komisen. Komisen itu rasuah, haram. Dalam fiqh mengajar kepada kita semua perkara tersebut. Jadi ringkasnya tuan-tuan. Sebab tadi saya nak muka pada persoalan. Fiqh ni juga oleh kerana tajuk fiqh ni tajuk nak kena faham. Maka dengan sebab itu, saya nak lihat juga kepahaman tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi saya akan buka pada persoalan lah. Jadi sebagai mukadimah kita, saya rasa gambaran tentang fiqh itu kurang-kurangnya kita dah nampak. Sebab tajuk hari ni kita pengertian saja. Maksud fiqh tu kita nak tengok apa dia fiqh tu. Supaya kita dapat mengerti dalam pemikiran kita. Apa itu fiqh? Kalau kita nak belajar fiqh pun kita tahu, fiqh ni segala perkara yang berkaitan dengan apa cara hidup kita lah. Dalam konteks sebagai muslim nak ibadat macam mana, kemudian dalam kehidupan kita nak muamalah, nak berurusan sama manusia macam mana, kemudian dalam konteks perkahwinan, hubungan suami isteri macam mana, anak-anak semua macam mana, fiqh mengajar kita. Kemudian dalam konteks perundangan, dalam konteks sebuah negara, dalam konteks adab dan akhlak, dalam konteks dunia, maka semua itu dibincangkan di dalam ilmu fiqh. Cuma kita ni, kita tak pergi dalam dunia dulu, kita pergi pada basic dululah. Mula basic ni biasalah, basicnya mula dengan taharah dan salat. Contohnya bersuci, bab bersuci juga bab berkaitan dengan fiqh. Dan seumpamanya nanti kita akan bincang lebih panjang insya-Allah di kesempatan yang akan datang, sebab sekarang saya nak buka kepada persoalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi sebagai mukadimah perbincangan kita tentang pengertian fiqh, saya rasa cukup sekadar itu untuk memberi input kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dah nampak gambaran secara tersebut. Jadi insya-Allah dapat suara Ustaz. Ustaz masih ada ke? Di talian? Ada soalan. Jika ada soalan, saya nampak kat situ Puan Nurhanita. Ya, silakan. Silakan. Soalan? Puan Nurhanita? Ada soalan silakan. Ataupun mungkin dia dah apa? Atau yang lain ada soalan, silakan. Takkan seorang betul tak? Rasanya dah jelas tu Ustaz. Fiqh, saya sebut tadi, maknanya faham. So nak kena faham. Kalau tak faham, tak nama fiqh. Jadi antara cara nak faham juga, dia kena soal jawab. Berinteraksi supaya kita betul-betul faham. Jangan kita silap faham. Kalau salah faham, maknanya kita belajar benda yang salah.
Atau bukan kita belajar benda yang salah. Kepahaman kita tu salah menyebabkan kita tak dapat benar-benar menguasai tentang itu. Maaf Ustaz, saya mencelah saya nak bertanya. Ya. Seandainya dalam rumah tangga tu kan, kita dah patuh dah dengan suami, tapi suami tak nak berinteraksi, tak nak bercakap dengan kita. Macam mana ya Ustaz? Apa hukum bagi seorang isteri yang macam tu? Dia sebenarnya masing-masing ada tanggungjawab dan masing-masing akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu balas dendam. Kita sebagai isteri, kita laksana tanggungjawab. Tanggungjawab isteri yang paling utama melayan suami, itu je. Kan? Jadi tanggungjawab kita tunaikanlah. Dia macam mana suka tak suka tu dia kalau dia buat sesuatu, maknanya kita selesai bagi pihak kita. Kita jangan balas dendam. Dendam macam mana? Kadang-kadang anak yang tidak dipelihara oleh mak ayah dia dendam. Dulu-dulu aku kecil-kecil, dia tak ambil tahu aku. Sekarang ni aku besar, aku tak ambil tahu lah. Tu salah. Mak ayah, itu serah dia pada Allah Ta'ala. Tapi sebagai anak, kita tetap kena buat baik pada mereka. Kita jangan ada konsep balas dendam. Kita tengok apa tanggungjawab kita. Kita laksana tanggungjawab kita selesai. Itu je. Kita tak perlu fikirkan apa tanggungjawab orang. Sekarang ni kita ni fikir, tanggungjawab dia tak buat. Kita fikir tanggungjawab kita. InsyaAllah hati kita akan tenang. InsyaAllah. Sebab kadang-kadang kita nak orang mengikut kehendak kita susah. Jadi kita buat ikut apa yang hukum syarak bagi kepada kita, kita buat terbaik sudah. Adapun dia buat yang terbaik untuk kita, alhamdulillah syukur sangat. Kalau dia tak buat terbaik, maka dia bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Saya nampak sebab hari ni utama masalah suami isteri ni banyak berlaku hari ni sebab kadang-kadang masing-masing tidak mengetahui apa tanggungjawab masing-masing yang perlu dilakukan. InsyaAllah bikhair. Allahuakbar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Saya nak bertanya sebab baru pagi tadi ada dengarlah kuliah. Mungkin saya yang tak maklum, yang tak tahu lah Ustaz, saya nak bertanya aurat wanita yang mana seluruh difahamkan tadi, maksudnya tutup seluruhnya, adakah ia maksudnya melibatkan niqab juga? Satu. Nombor dua, saya nak tanya pasal hukum melabuhkan tudung menutupi dada. Macam itulah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, yang pertama dari sudut niqab ataupun kita panggil purdah. Jumhur ulama menyatakan aurat bagi wanita ini berdasarkan ayat Quran wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Berdasarkan dalil tersebut, wanita boleh buka dua saja, muka dan juga pergelangan tangan. Dua itu yang bukan aurat, yang lain semua aurat. Jadi bagaimana menutup muka niqab? Itu tambahan, itu sunat. Dia sunat. Dia tidak wajib. Kalau kita pakai, alhamdulillah. Kalau kita tak pakai pun tidak ada masalah. Sebab jumhur ulama berpegang kepada ayat Quran tersebut, jadi menyatakan aurat bagi wanita ni semua saya kecuali muka dan pergelangan tangan. Baik. Soal tudung. Ya, tudung juga mesti melepasi dada. Sebab itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hendaklah melabuhkan tudung melepasi dada. Sebab apa? Melepasi dada. Sebab wanita ni dadanya agak menonjol. Sebab dia ada buah dada. Maka pada ketika itu, kalau diangkat tudung, dia akan menampakkan bentuk buah dadanya. Dan ini adalah tidak menutup aurat. Walaupun ditutup semua sekali, tapi tudung pendek. Berjalan nampak. Jadi maknanya nampak bentuk itu juga sudah dikira tidak menutup aurat. Bahkan ia boleh bawa fitnah yang besar. Maka kewajipan dalam hukum syarak ialah untuk melambuhkan tudung itu sampai melepasi dada supaya dapat juga menepati spesifikasi aurat yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Seterusnya saya nampak soalan dekat sini. Apakah hukum dia campur-campur mazhab dalam kehidupan sehari-hari Ustaz? Daripada Intan Al-Chafi. Baik, bercampur-campur mazhab ni dia sebenarnya begini. Kita berkewajipan untuk belajar. Atas mazhab apa terpulang kita nak belajar. Yang penting kita kena belajar. Dan sebiasanya di Malaysia mazhab Syafi'i lah, maka kita belajar atas mazhab Syafi'i untuk kita lebih tersusun. Dan kadang-kala
fatwa yang sampai kepada kita bukan mazhab Syafi'i, tapi oleh kerana kita belajar, maka kita boleh guna pakai. Contohnya zakat fitrah. Mazhab Syafi'i mensyaratkan bayar makanan asasi macam beras. Tapi mazhab Hanafi kata bayar duit. Lalu fatwa menyatakan boleh bayar duit untuk maslahah. Walaupun mazhab Hanafi, kita belajar benda itu, maka kita boleh pakai. Bukan bercampur mazhab saja nak ambil, mana senang ambil, mana senang ambil. Bukan begitu, itu tak boleh. Tetapi kalau atas yang kita belajar, maka itu tidak ada masalah, boleh. Kadang-kadang kita tak tahu mazhab apa. Sebab itu orang awam kata ulama mazhab dia, mazhab tok guru dia. Kan? Tok guru dia bagi fatwa, dia pakailah. Dia bukan tahu mazhab apa. Dia tak tahu pun. Tak kisah. Yang pentingnya kita belajar ilmu. Dan bila kita belajar tu, kita dapat mengamalkan. Allahuakbar. Lain soalan? Ada lagi? Ada soalan lagi? Sila kemukakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Saya nak tanya, saya dulu jual barang kemas saya pada adik ipar saya, tapi saya kira dengan dia, saya kata cakap dengan dia, saya kira harga pokok masa saya beli dulu. Lepas tu saya kata bayarlah bulan-bulan berapa mampu. Adakah itu kira riba? Ya. Saya bagi dia murah harga yang saya beli bertahun-tahun dulu. Saya beli 500, sekarang dah RM1,000 saya bagi 500 je. Lepas tu bayarlah berapa bulan-bulan berapa yang mampu. Macam tu. Tapi memang dah saya ikhlas macam itulah. Saya tak timbang-timbang, saya tak ada apa. Ya. Dia sebenarnya jual beli emas itu dia tak boleh secara bertangguh. Secara bertangguh tidak boleh. Cumanya kalau kita jadikan ia sebagai suatu yang bukan atas emas, atas perhiasan. Contohnya kita tak kira gram tadilah. Saya tak ada kira. Tak kira. Pakai langsam, maknanya atas macam cendera mata lah kita bagi saja. Begitu bukan atas dasar harga emas. Bukan berpaksikan pada harga emas, maka itu dibenarkan. Saya kira harga masa saya beli dululah. Dah lama lah. Bisa harga beli tak boleh. Ikut harga emas ataupun tidak. Kalau ikut harga emas tak boleh. Kalau maknanya kita jual emas berdasarkan harga emas, cuma kita beli kurang sikit. Harga emas ni kepatutnya 1 gram 200, ni 10 gram 2000 contohnya. Aku beli dulu 500 je, tak apalah aku kurang lah 1,500 aku potong. Dapat. Itu tak boleh juga sebab kita berdasarkan harga emas. Harga gram emas tu. Cuma kita bagi diskaun kat dia aja. Maka tetap tertakluk kepada penjualan emas, tak boleh bertanggung. Tetapi kalau kita tidak mengira harga emas tu, kita kira ni perhiasan kita, tak kisahlah aku bagi 500 dah lah. Bukan kira harga emas. Maknanya kita bukan jual beli emas kat situ. Kita jual beli satu bentuk macam contoh jual cendera mata, jual something yang kita bukan berdasarkan kepada harga gram itu. Barulah dibolehkan. Satu. Yang keduanya, cara untuk mengelakkan riba ni, kalau nak berhutang sangat, begini. Kita jangan berhutang emas, berhutang duit. Maknanya beli itu cukup. Okey, ni harga dia 500. Harga 500. Jadi, dia hutang kita 300. Dia beradik duit 200. So, dia bayar kepada kita. Bayar kita 500, kita ambil 500. Hak 300 duit kita. Hak dia hutang kita 300. Nanti dia akan bayar pada waktu-waktu lain. Maka itu tidak ada masalah. Mana kita hutang duit, bukan hutang emas. Yang tak bolehnya hutang emas. Itu tak boleh. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Ya. Dan saya dapat soalan satu lagi Ustaz daripada Nur Ain Muhammad Adi. Adakah menjadi tanggungjawab isteri untuk mengurus anak, hantar ambil dari sekolah, buat kerja rumah dan lain-lain? Baik, secara urufnya lelaki bertanggungjawab untuk bekerja dan mencari nafkah. Dan wanita menguruskan rumah tangga. Itu secara urufnya. Mengurus rumah lah.
Tetapi dilihat juga pada keadaan hari ini, kalau sama-sama bekerja, dua-dua mencari nafkah, maka pada ketika itu mesti ada tolong-menolong dari sudut menguruskan rumah tangga. Sebab tanggungjawab utama isteri adalah melayan suami. Tanggungjawab utama suami adalah memberi nafkah. Itu tanggungjawab utama. Manakala yang sampingan iaitu suami bekerja di luar, isteri menguruskan rumah tangga. Itu tanggungjawab masing-masing. Tetapi termasuklah kemas rumah apa semua. Kalau suami duduk tempat kerja, isteri duduk di rumah. Suami balik nak kena kemas rumah, suami balik nak kena masak, maka itu tak bertepatan dengan hukum syarak sebenarnya. Sebab hukum syarak menerima keadaan uruf, adat dalam masyarakat. Yang masak tetap isteri. Suami boleh bantu, tapi masak isteri itu diterima oleh uruf dan Nabi sering menerima konsep tersebut. Cuma hari ini golongan motivator kata, oh dah, isteri tak perlu masak. Itu salah. Itu salah. Sebab dia bercanggah dengan uruf yang diterima oleh pelbagai masyarakat. Dan kaedah hukum syarak juga menyatakan al-adatu muhakamah. Adat itu, kebiasaan itu menjadi hukum. Baik. Tetapi kalau dalam konteks hari ini dua-dua kerja, maka di situ win-win situation lah. Mungkin kawan ni ada masa dia ambil anak, kawan ni ada masa dia ambil anak, itu terpulang perbincangan. Tetapi kalau dalam konteks umum, maknanya kalau lah dah di-divide pembagian kerja, suami kena kerja cari nafkah, isteri menguruskan rumah tangga. Wallahualam. Okay, soalan seterusnya. Silakan. Puan Zaitun. Nampak kat sini kat tangan. Puan Zaitun dah Rahman. Puan Nixon, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya ini satu yang akhir kot lah. Masa PKP ni lah jiran saya ni lah punya anak. Suami dia masa PKP kena berhenti kerja. Sehingga sekarang tak ada kerja, yang isteri yang tanggung semua. Dia jaga anak, duduk rumah semualah. Sambil tu dia kata belum dapat kerja lagi lah. Sementara ni isteri lah yang tanggung semua tu. Macam mana Ustaz? Tu je nak tanya. Baik, dia menjadi tanggungjawab kepada suami untuk mencari kerja. Sebab itu tanggungjawab suami. Cuma dia tak dapat kerja lagi. Bila tak dapat kerja lagi, atas ihsan isteri. Tak ada masalah isteri nak bantu suaminya. Sebab ialah suami tak ada kerja. Kalau dia tak ada kerja tu malah, maka itu tak boleh. Kita tak boleh kompromi. Tapi sekarang ni dia nak bekerja tapi tak dapat. Dia nak bekerja, nak cari kerja, tak jumpa lagi. Contohnya. Maka pada ketika Tapi dia rajin lah duduk rumah, jaga anak, semua hantar anak sekolah apa. Semualah. Tak apa, bak rajin cara nombor 2. Maknanya dia berkewajipan untuk mencari kerja. Sekiranya tak dapat kerja, dia tak ada duit, maka isteri pula ada kerja, ada duit, dia nak bantu suami dia, maka itu tidak menjadi halangan. Kerana isteri bantu dia, dia pun bantu isteri dia menguruskan anak-anak. Boleh jugalah. Tetapi kadang-kadang fitrah manusia tu agak terbalik lah sebenarnya. Yalah, keadaan kan. Keadaan semasa. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, soalan seterusnya pada Puan Nixon. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas pengenalan ilmu fiqh ni. Since hari ini hari pertama, saya ingin tahu Ustaz macam mana nanti plan Ustaz untuk kuliah ni. Maksudnya adakah kita ada 7 bahagian? Adakah Ustaz satu-satu nak huraikan atau macam mana Ustaz ya? Macam mana? Kuliah berikutnya. Okey. Ustaz, boleh tak kita ada macam slides untuk rujukan setiap kali kita ada kuliah? Kalau boleh lah Ustaz. Senang untuk merujuk. Sebab kita ni saya tak guna komputer, saya guna handphone. Ya ke? Saya guna handphone. Jadi sebab saya mobile sikit, saya ada merata tempat. Kalau guna komputer ni saya terpaksa berada satu tempat. Jadi memang susah sikit lah. Jadi ini pada para pelajar lah untuk ambil berat sikit untuk menulis dan sebagainya. Orang ni bukan dengar saja, dia ambil berat untuk menulis. Untuk ambil maklumat. Kan? Jadi kalau nak minta slide tu boleh, kalau seminar boleh. Tapi kalau
program yang macam ni, sebab saya mobile, saya sebut tadi saya guna handphone, memang handphone ni mana boleh gosok slide dalam tu. Maka dengan sebab itu, menjadi tanggungjawab pelajar lah untuk ambil berat. Untuk dia menulis bahan-bahan yang dikemukakan. Ya, memang kita menulis Ustaz, tapi kadang-kadang kalau yang bahasa Arab tu kan, terms in Arabic tu Boleh ada tanya. Boleh kesulitan sikit. Ya, boleh tanya. Sebab tu kita buka pada persoalan perbincangan supaya ada soal jawab. Kalau tak faham boleh tanya. Apa-apa juga yang berkaitan dengan Arab ke Melayu ke, dan seumpamanya boleh kemukakan soalan. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya satu soalan. Bayaran pinjangan dibayar dengan barang. So macam ni lah. Kalau dia pinjam duit kita 500. Kemudian dia bayar balikkan kita dalam bentuk barang lah, macam mesin jahit. Maknanya dengan kadar nilai 2-3 barang lah dia ganti tu. Bergantung kepada persetujuan. Oh. Dia nak ganti kan kalau kita bersetuju boleh. Kalau kita tak setuju tak boleh. Oh macam tu. Sebab kebetulan dengan adik-beradik tak ada masalah lah, ganti pun kita terima. Yalah, hak kita, duit kita 500 contohnya. Dia tak ada duit nak bayar. Nak bagi barang boleh tak? Kalau kita nilai boleh. Kita menerimanya sebagai ganti. Maka boleh. Tak masalah. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Salam Ustaz. Ya, ya. Kalau tadi kata Mas tadi dia tak boleh nak bayar 2-3 kali. Kalau kita beli barang macam peti ais ke, macam mesin basuh ke. Ya, itu bukan item ribawi. Emas tak boleh sebab dia item ribawi dia panggil. Kalau beli peti sejuk apa semua itu tak masuk, itu boleh. Itu kalau bayar 3 kali boleh lah. Boleh. Sebab dia ni peti sejuk dia tak ada nilai harga. Emas ni ada nilai harga dia yang tak pernah jatuh. Dia nilai harga berterusan. Sebab itu dia. Tetapi contohnya kalau barang lain, contohnya kalau diamond tak ada harga. Maka dengan sebab itu nilai dia boleh beli 3 kali pun tak apa. Diamond ke yang bukan emas. Dia emas memang tak boleh. Emas saja. Sebab dia ni mata wang, dia kira ni ada nilai mata wang. Sebab tu mata wang disandarkan pada emas. Dia tak disandarkan kepada yang lain. Terima kasih Ustaz. Ya. Okey, soalan yang lain saya rasa ini yang last saya ada baca soalan dekat sini Ustaz. Ustaz, bila dalam haid boleh tak masuk dalam masjid atas urusan daripada puan saya? Wanita yang yang haid tidak boleh duduk dalam masjid. Dia hanya boleh lalu saja. Lalu boleh, tapi ada urusan apa pun dia tidak boleh duduk dalam masjid sebab dia berhadas besar. Itu merupakan satu larangan. Bukan setakat wanita haid, orang lelaki juga yang berhadas besar tidak dibenarkan untuk duduk dalam masjid. Wallahualam. Okey, baik. Saya kira setakat itu saja kita tangguhkan dulu majlis ini saya. Saya kira tak ada soalan daripada jemaah ya. Semua jelas. Jazakallahu khair. Baik, Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki atas pencerahan dan perkongsian ini tentang pengertian fiqh itu tadi, dan semoga ia sedikit sebanyak dapat membantu memberikan penjelasan dan kefahaman kepada kita semua dan juga bergerak sahabat cinta Al-Quran, dan mendoakan kepada penaja program ini agar semangat tajuk ini membawa kebekalan pahala berterusan menuju ke akhirat kelak. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi meluangkan masanya ke akhir majlis ini. Dan bagi menangguhkan majlis ini Ustaz, sila tutup dengan tasbih kafarah dan salam. Sila proses. Ustaz dah keluar ke? Belum tu menentukan. Saya rasa Ustaz dah keluar ya. Tak sabar. Tutupkan, silakan. Tutup lah ya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi pada pukul 5.30 pada petang ini surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.
Okay, Puan Ainun, Nova. Terima Terima kasih Bu Ainun Okey. dan Okay, sahabat bye. semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nova, sahabat semua. Salam.